الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan kesyukuran kepada Allah kerana masih memberi kekuatan kepada saya. Pagi tadi pergi Taiping, pergi ziarah adik saya muda lagi, baru 43, kena sakitnya saya juga sakit buah pinggang, kena dialisis, tapi dia teruk lagi, jantung dia out terus, jantung dia kena buat bypass sebab saluran sebelah kiri tu sumbat semua sekali. Tak boleh buat apa lah, kena PIJN. InsyaAllah bulan 4 ni dia akan PIJN. Saya pun nasihat dia, saya kata hang kena pi lah, kalau hang tak pi takut umur yang muda ni rugilah. Sebab dia pun nak mengajar macam saya juga, dan dia pun balik daripada Universiti Azhar juga, dia bidang syariah wal qanun juga sama macam saya, dan dia jadi rusak sekolah rendah Darul Mulkan. Budak sekolah ni sekolah rendah Islam lah, swasta, yang kami keluarga kami handle. Semua adik-adik saya mengajar situ. Budak pun ramai, 350 orang. Jadi saya kata kat dia, hang kena, masih diperlukan khidmat hang ni. Kata hang muda lagi, pilah buat bypass, walaupun risiko sangat tinggi lah sebab buah pinggang dah rosak. Tu sembang dengan dia tadi. Lepas sembang tu terus balik pi tu, betul-betul nak jumpa dia. Letih sikit lah, pi balik Taiping dalam satu hari. Walaupun highway tapi perjalanan tu jauh. Taiping dengan otak ni 200 km lebih, pi balik dah 400 km lah. Alhamdulillah, balik tidur tadi, mangkit-mangkit dekat maghrib tu, rasa segar pula kan ni. Semangat mungkin tuan-tuan duk doa kat saya kot no. Bagi ustaz sihat, alhamdulillah. Malam ni nampak rasa segar sikit. Ni pun esok malam lepas dialisis pukul 4 pagi tolak PKL pula, sebab hari Jumaat pukul 10 kena ada di lembaga hasil Wangsa Maju. Lepas tu tengah hari pula tazkirah Jumaat pula di Masjid Bukit Sentosa. Tu dia lah. Tuan-tuan hari Jumaat balik rumah tidur sekangkang, cuti kan. Tak ada fikir apa lah. Saya hari Jumaat itulah hari saya bekerja, itulah hari saya berdakwah, berjihad pada jalan Allah. Doakan kekuatan dan kesihatan Allah bagi kat saya insya-Allah. Baik, bila kita kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, satu ungkapan ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam Al-Quran menggambarkan sebuah negeri yang padanya Allah meredai akan kepimpinannya, akan syariat yang berjalan dalamnya. Apa tujuan kita orang Islam ni berpolitik? Kita bukan nak bincang pasal tajuk politik tak, tapi saya nak cerita dari segi syarak. Kenapa orang Islam tak boleh kata politik dan juga agama tak boleh campur? Tak ada. Perkataan tak boleh campur ni tak ada. Politik ini berada pada setiap masa dalam kehidupan. Politik, kalau kita, tuan-tuan makcik tahu ke apa dia tutik-tutik ni? Yang kata politik ni apa makcik? Politik ni sebenarnya dia polyethics, dia berbahasa Inggeris. Dia ambil juga makna daripada politik ini daripada Athens, Yunani, zaman Socrates, zaman Plato, dan juga anak-anak murid mereka.
Tapi Islam, dia maksud dia apa? As-siyasah. Siyasah ni bahasa Arab. Dalam Quran Allah sebut, kanu bani Israel ta'ussuhum anbiya. Dan adalah Bani Israel itu, kata Allah, Sadaqallahul Azim, bahawa mereka itu dipimpin politik mereka. Ada perkataan politik dalam Quran, dengan Nabi-Nabi menjadi pemimpin politik. Sebab tu ulama kena berpolitik. Sebab politik ini murni, dia tidak kotor. Yang mengotorkannya ialah orang Islam dan orang-orang yang tak faham Islam. Sebab tu orang bukan Islam, dia politik dia apa saja saya dapat kuasa. Sebab tu orang Islam dia tak boleh macam tu. Dia ada kaedah dia. Tengok dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Bila kita nak bicara tentang kerajaan ni, kita kena ambil rujukan dia. Tak boleh kita pakai akal kita, tak boleh. Sebab tu di malam ni saya nak cerita sikit tentang ilmu kenegaraan ini dalam kitab Imam Mawardi, Ahkam Sultaniyah. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tadi saya sebut, apa kata Ibnu Khaldun? Iaitu as-siyasah, politik itu, an iqamatud din wa siyasatud dunya bi. Senang saja. Politik ini ialah meletakkan untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Jadi kita harap tuan-tuan jangan ada kejutan kita dapat kerajaan baru. Kita takut besok bila kerajaan umumkan perubahan-perubahan tertentu, tuan-tuan mula melenting, ni tak jadi, ni tak syok, ni buat lagu ni. Kena bersedia. Sebab perubahan kita ke arah kerajaan yang beriman kepada Allah. Kita harap lagu itulah. Kita tak tahu Tan Sri Mahyuddin ni dia nak lantik siapa sih, kita tak tahu. Tapi tengok muka orang PAS yang ada dalam tu, 3 orang ni ada. Ustaz Hadi, ni semua ulama ni. Tuan Ibrahim, Tuan Man, yang 3 Nik Zawawi. Saya tak kira mereka pegang portfolio apa, tapi saya yakin perubahan akan berlaku besar-besaran dalam pentadbiran negara. Kemarin saya dijemput di Universiti Utara Malaysia, bentang satu tajuk mental illness, mental disorders. 29% dari penduduk Malaysia sekarang sudah mula commit suicide. Teruk. Antaranya remaja dan antaranya budak universiti, terjun bangunan, bunuh diri. Dulu gejala ni tak ada. Pasal apa jadi lagu tu? Stress, depression. Tak usah kata budak-budak, kita kerja pun stres. Kerja banyak daripada masa. Tak usah kata budak-budak hak mengaji, budak-budak mengaji lagilah assignment, sasat periksa. Jadi apa cara? Jadi yang hadir kemarin ni, anjuran Hal Ehwal Pelajar UUM, Jabatan Kaunseling. Jadi kaunselor-kaunselor mereka semua hadir. Mereka duk gaduh lah. Mereka kata doktor, budak-budak kami ni tak ada disiplin, tak hormat pensyarah-pensyarah. Fellow-fellow ni mereka buat tak tahu lagu tu je. Pensyarah-pensyarah ni mereka tak hormat, tak entang langsung. Undang-undang kolej pun tak ikut. Saya kata pasal apa jadi lagu tu? Semuanya bermula dari rumah. Daripada mana? Bila kita mula tidak memastikan anak kita itu mendirikan solat. Tu dia. Sebab tu dari awal lagi pendidikan di rumah. Bila apa saja yang berlaku kat kita, kita perhati. Kita tak lepas daripada pemeliharaan Allah. Tapi kalau kita ikutlah, kalau kita faham. Contoh, siapa bila kita lahir anak kita azan kalau lelaki. Anak perempuan kita buat apa? Kita qamat. Pasal apa dua perkataan ni, dua benda ni kita buat? Siapa tahu? Itu dia. Malam ni kita bincang sikit kemanusiaan. Saya doktor perubatan, saya juga orang yang belajar tentang tasawuf
buka kitab Ihya Ulumuddin, buka kitab Tanbihul Ghafilin, buka kitab La Tahzan karangan Ayat Al-Qarni, kita akan jumpa di mana. Tuan-tuan kena baca buku-buku ni. Sekarang ada jual dalam Jawi, tulisan dalam Rumi. Tuan-tuan boleh baca terus. Tulisan Rumi ni dia senang. Terjemahan dalam bahasa Rumi. Dulu semua tulis Jawi, payah. Kitab lama ni nak baca pun payah. Boleh beli dekat Perpustakaan Darussalam, kedai Sa'di tu, dekat Perula tu, ataupun dekat mana, dekat Syahab ada, pergi beli. Minta kat dia Tanbihul Ghafilin tapi edisi Rumi, dia akan bagi. Baca. Tu boleh baca lah. Kalau kata tak erti, mai tanya saya, apa dia makna dari macam ni? Saya boleh terang sikit-sikit. Sebab saya belajar kitab tu. Macam tu juga Ihya Ulumuddin, saya khatam. Tu saya bani cerita kat tuan-tuan. Pasal apa dalam tu penting tasawuf ni? Tasawuf lah yang menjaga jiwa manusia. Sebab itu bila kita azan, apa berlaku? Kata Nabi, setiap anak lelaki atau perempuan yang lahir ke dunia ini, anak Adam, dia ada qarin yang lahir bersama dia. Tahu qarin? Apa dia qarin? Lahir seorang manusia, ada qarin pun lahir juga. Apa dia? Syaitan. Dia duduk tak mana qarin ni? Siapa tahu qarin ni duduk tak mana? Qarin duduk dalam badan kita. Tu dia. Ada. Sebab tu kena belajar. Kalau tak belajar, kita tak tahu benda ni. Yang jadi kena rasuk, yang kata saka tak saka tu bukan pasal itu sangat dalam ni. Sebab itu bila kita lahir anak, apa kita buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita azan. Ataupun kalau anak perempuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang kat dia, Allah yang Maha Besar ciptakan kamu, kamu lahir ini dengan sebab Allah. Yang kedua, saksikan tiada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, saksikan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian yang ketiga apa? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Pasal apa? Pihabak kat anak kecil tu, dirikan solat. Apa pasal? Budak tu boleh faham ke? Boleh faham ke budak yang baru lahir ni? Dia boleh dengar ke? Dia dengar, tapi dia faham tak? Dia tak faham. Tapi kita habaq kat dia, maka dirikanlah semayang, dirikanlah semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Ni untuk anak perempuan. Kalau anak lelaki lagilah, kita azan terus. Pasal apa nak abang kata esok ni bila cik besar, cik kena semayang. Habaq dah. Habaq dah. Ada ramai dari orang, saya kerja labor room, kami wajib, houseman wajib sambut 60 kelahiran. Saya sambut 200 kelahiran. Jadi saya kerja lama di labor room. Lepas kita lahir anak, kita bawa pergi keluar. Saya kata panggil pak dia. Mana pak dia? Pak dia pemain. Ya, saya suami puan sekali-sekali. Ni anak. Cik tolong azan. Garu pala. Dia boleh garu pala. Dia kata apa kat saya? Saya tak reti lah doktor. Dah kita pun kesian. Tak apalah, baiklah. Nak hantar hati. Sebagian penyanyi lagu Cina pula. Saya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak lelaki saya azankan. Budak tu tengok kat saya. Dia kata macam muka Syahrukh, tapi hangui sikit. Tapi confirm lah ni bukan pak aku ni. Saya tolong azankan. Allahu Akbar. Sedih dapat ayah yang tak reti nak azankan anak. Habis. Bukan dia susah pun. Maknanya bila dia tak reti azan, apa yang berlaku kat dia sebenarnya? Dia tak semayang. Banyak orang yang tak semayang, yang tak reti azan. Kalau dia semayang,
Dia mesti reti takat azan. Qomat pun dia reti. Nak qomat pun tak tahu. Apa dia qomat? Dia tanya balik. Saya rasa nak ambil botol ni, nak hampuk saya kepala. Hang ni jadi Islam apa? Ni yang berlaku ni. Daripada 200 kelahiran ni, banyak bapa-bapa yang tak reti azan dan iqamah. Patutlah anak-anak keluar ni jadi hantu belaka. Apa jadi bila kita azankan, qarin yang dalam badan anak kita yang baru lahir tadi, dia lari. Itu kesan dia. Allah nak pelihara anak kita ni. Sebab itu dari kecil dia lahir tu sampai umur dia akil balik, dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Pasal apa tak ada dosa? Qarin dia tak main lagi. Qarin dia lari. Hasil iqamat dan azan masa lahir. Siapa kerja staff nurse, kerja MA, staff nurse lah, lalu jaga labor room. Jaga labor room tu tolonglah. Cari orang yang boleh azan, boleh kalepak dia tak erti, tolong cari siapa-siapa MA ke, tolonglah azan. Dan jangan biar tak azan, jangan biar tak iqamah. Wih, kesan dia. Ya, sebab tu kena belajar. Doktor lain tak belajar macam saya belajar. Doktor lain belajar sambut baby, sudah selesai. Kerat potong telik pusat, jahit episiotomi yang dia buat tadi. Selesai lah kerja dia. Tu kerja doktor. Tapi saya tak. Ni baby ni, settlekan azan dia atau iqamah dia. Lepas tu baru boleh saya duduk rehat, baru boleh saya cuci tangan. Sebab selagi tak diazan dan tak iqamah, syaitan akan kacau dia. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ajak dari awal lagi. Dan anak ini bila masuk hari ke-7, apa kita buat? Kita kerat rambut dia, kemudian kita timbang rambut dia, cukoklah sebaiknya. Dipanggil tahnik, majlis belah mulut. Dia kata nak belah mulut. Bapa doktor, mulut tu terbelah dah. Betul lah. Hang ambil lah kurma sikit, air zam-zam, ambil madu sikit, buh dekat cincin mak dia, lalukan di mulut dia. Itu yang Nabi buat. Baca doa untuk anak itu, supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagi nama yang baik-baik hari ke-7. Dan ditimbang rambut tadi, di timbangan tu berapa gram. Katalah 1 gram. 1 gram kena bayar dengan harga emas 1 gram. 1 gram lemah 221 kot, kalau tak silap. Doktor tahu tu. Awak ingat aku mangkuk ayun. Lemah tengah mahal, tengah naik. Jadi 1 gram tu, kalau 1 gram lah, lalunya tak sampai pun. Kalau 1 gram 221. Jadi 221 tu buat apa? Duit tu bukan nak beli emas tu dah. Duit tu digunakan bagi makan fakir miskin. Tu yang orang buat kenuri akikah tu. Kenuri tu untuk Nabi tak buat kenuri akikah. Nabi buat akikah ke? Kenuri Nabi tak buat. Kenuri tu sebab kita tiada abang lah hari tu ni. Dalam kenuri tu ada 3. Pertama, bagi makan orang miskin. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, silaturahim. Tengok cerdik orang tua-tua kita. Yang bangangnya kita. Bila kita kata Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Ni tak tahu payah cerita. Kalau tak erti mengaji. Lepas tu kena mengaji. Baik. Diberi nama yang baik-baik. Abdullah, Muhammad, apa lagi, Abdul Rahman. Itu antara nama yang paling Allah suka kalau lelaki. Kalau perempuan, apa nama yang diberi? Khadijah, Maryam, Asia. Itu nama baik-baik. Aisyah, isteri Nabi, nama-nama isteri Nabi. Sofia. Ni pun nama Azura, nama moden. Baguslah nama tu, sedap bunyi. Tapi maksud dia Azura ni makcik, tai kucing kering. Melayu pula, dia pun nama panjang, dia panggil pendek. Nama Badruddin, panggil Din.
Jin apa? Ada gelak pula. Jin ramai. Kan? Jin kelawak tu dia. Buh nama pun gelak jin kelawak. Lah apa? Alhamdulillah. Lah apa? Lah itik. Tu dia jadi celaru habis. Nama yang patut, nama yang baik-baik, yang patut. Kata Nabi, fa inna isma doa. Ingat kata Nabi, nama anak itu adalah doa. Lepas tu anak kita jadi tak berjenis, sebab kita tak panggil nama yang betul yang kita bagi kat dia. Macam saya bawa anak saya hari ni, Amzal. Saya panggil Amzal kat dia. Amzal. Amzal ni maknanya yang hebat, yang canggih, yang mulia. Bila kita duk hari-hari duk panggil yang panggilan yang kita duk panggil hari-hari tu, malaikat duk amin. Maka nama tu jadi nama yang realiti, iaitu dia jadi nama orang-orang yang baik. Itu nama ni penting, sebab dia membentuk peribadi. Kalau kita duk bubuh Muhammad Kawak kan, kita tak panggil pula Kawak hari, jadi Kawak semua. Jadi Kawak semua. Nama bagus dah, Ismail. Panggil Me'e ataupun ya. Pergi rumah siapa? Rumah Cikgu Me'e. Me'e ni lah bahasa Arab, maksudnya yang sengit. Nah iya orang tua tu. Panggil ikut betul. Nama Muhammad dia panggil Mat. Mat tu makna mati. Tu yang menega tak maju-maju tu, mati sedia, mati menega. Ambil nama yang elok, panggil nama yang elok. Nampak pemeliharaan Allah itu. Kemudian umur 7 tahun suruh semayang, sebab boleh ajak lah, 7 tahun boleh pergi sekolah lah. Ajak dia Quran, ajak dia mula dalam muqaddam, ya, qiraati, boleh lah. Sarjah 1 ni dia boleh, dia otak dia terima lah. Masa tu masukkan Quran, masukkan semayang, solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata semayang ikut aku semayang. Tengok aku semayang ke mana, ikut Nabi. Ajak anak kita, mai tengok ayah semayang lagu mana, hang tiru dulu. Tak wajib lagi, tak wajib lagi. Sampai umur 10 tahun tak semayang, kita suruh, kita boleh buat apa? Pukul. Berapa ramai yang pukul anak dia pasal tak semayang. Lepas tu anak jadi nakai, tak mau dengar cakap, sebab kita tak latih dia untuk disiplin semasa umur 10 tahun. 10 tahun ni umur takdib, umur disiplin. Pukul bukan nak bagi nak rimbuk main patah riuk, tak. Pukul untuk ajar takdib. Bila dia semayang start 10 tahun, memanglah dia akan mengelak. Lepas tu tak apalah, kita tahu dia mengelak, macam puasa lah, dia masuk bilik ditogok ayat, siapa tahu. Tapi umur tu tak akhir balik lagi, tapi kita dah bagi latihan lah. Puasa bukanlah suruh apa semalam. Mai dia akhir balik umur 12, umur 13, umur 14. Masa tu hang kena wajib semayang. Hang tak semayang, hang jaga. Jadi dia dah terlatih daripada 10 tahun. Ada 3-4 tahun tu dia dah berlatih. Jadi dia faham lah. Kalau hang tak semayang kali ni, ayah tak pukul lah, tapi Allah akan hukum hang masuk dalam buku amalan hang. Abang dia tu. Akil balik ni umur yang sangat penting. Dia panggil puberty. Umur di mana budak-budak yang kecil tukar jadi remaja. Sistem peranakan dia mula matang. Kalau orang perempuan dia mula haid. Budak perempuan dia lebih cepat daripada lelaki. Kadang umur 9 tahun dia dah matang lah. Sebab tu orang perempuan dia matang. Orang lelaki dia lambat, tapi sekali dia matang tak ada had. Itu beza lelaki. Sampai bila-bila dia akan lebih matang dari orang perempuan. Jadi tuan-tuan, itu cara Allah jaga kita. Kemudian umur 10 tahun nak masuk remaja ni, kita kena ajak lah. Hang tak boleh masuk bilik kau hang. Kau hang bukan jantina sama dengan hang. Kenapa lah? Aurat tak boleh tengok kat kau hang. Aurat mama, aurat baba tak boleh tengok. Kena ajak. Asing tempat tidur tak boleh duduk sekali lah. Saya anak saya umur 7 tahun je tak nak lah. Jangan duduk tidur campur-campur. Bilik masing-masing. Siapa masuk bilik masing orang lain, jaga. Saya pantau malam-malam dia tidur, saya pergi round. Ataupun saya suruh mempan saya round. Tengok
Lepas tengok bilik yang betul tak, takut lagi hak jantan masuk bilik perempuan, saya tak bagi. Di situ kita ada asing dan lelaki perempuan. Dia terajak, dia pergi di sekolah, dia tengok pula perempuan, dia tak berani pegang. Pasal dia tahu dah, aku tak boleh pegang mereka ni haram, aku tak boleh pegang. Jadi dia ada gap. Bila dia main tempat kerja, masuk universiti, dia tak bergaul mudah-mudah dengan perempuan. Dia tahu ini ada halangan dia. Main masa dia kerja, dia taklah bertampak hang aku tempat kerja. Saya tengok Allah, misi-misi teruk misi-misi. Dengan MA lah, misi lawan dia MA. Laki orang melawak dengan bini orang, dia bertampak hang aku. Saya kata, memanglah kita rasa macam tak ada apa, tapi tak boleh. Hukum dia haram. Bersentuhan, melawak macam tu tak dibenarkan. Sebab itulah berlaku sexual harassment. Islam ni dia sadduz zara'i, dia menghalang berlaku benda yang besar. Dia daripada kecil lagi, daripada benda yang simple, sekecil-kecil. Wala taqrabuz zina, Allah sebut dalam Quran, jangan kamu hampiri zina itu. Zina bukan bermula dengan perbuatan zina, dah. Fasalamun wa kalamun summa maw'idun. Kata ulama, mula-mula bagi salam, lepas bagi salam sekali lagi bercakap, lepas bercakap mulalah dating. Kemudian berlaku dah benda yang tak elok. Ini yang Allah sangat jaga. Tempat kerja baik, di sekolah baik, di universiti baik, tapi benda ni sekarang sudah hilang. Tu yang budak-budak bebas, tambah masuk pula internet, bawa main gambar porno, habis. Cukup syarat untuk menjahanamkan satu generasi. Tu saya kata, insya-Allah saya nak minta kerajaan baru ni, kalau ulama ada di antaranya, kita minta haramkan laman web porno, macam mana Cina boleh haramkan Facebook. Facebook tak ada di Cina. Dan di Cina tak ada WhatsApp. Saya rasa WhatsApp okey lagi, tapi porno punya laman ni kena hapuskan. SKMM kena bertindak. Boleh kita boleh set. Satu button dia kita set, semua menatang-natang tu tak masuk. Malaysia is not available for pornographic. Habis. Semua laman web yang ada porno, habis. Tak masuk. Untuk selamatkan anak-anak kita. Anak kita yang kecil di sekolah, kita ajak mereka dengan solat berjamaah wajib. Sekolah menengah pun solat berjamaah wajib. Sebab nak latih, dia balik di kampung, dia akan bersama-sama solat jemaah di Masjid Surau. Dan jadikan solat jemaah ini merit bagi pelajar tu. Ada pemantauan dan ada markah macam dia masuk periksa. Baru dia semangat nak buat. Dia mengaji universiti, solat jemaah itu merit bagi dia. Ada markah. Saya yakin dia akan pulun untuk solat jemaah. Tak apalah, mula-mula nak kejar merit itu dulu. Lama-lama mereka ikhlas lah. Ni cara nak bentuk generasi. Sebab generasi kita yang sebelum ni 61 tahun terbiak. Semayang mana hala, aurat mana hala, tak ada. Yang perempuan pula tulis situ merit dia solat, dan juga dia tak boleh jemaah lah, dia boleh solat seorang-seorang. Tapi yang antara yang kita nak tengok merit dia, tutup aurat. Pegawai-pegawai kerajaan nak naik pangkat, tengok solat dia, baru betul, baru dia semangat nak solat. Allah, MA tak semayang berlambak, misi tak semayang berlambak. Saya memang apa, saya kerja hospital, saya tahu lah. Nak mohon pak, saya tahu yang semayang, saya tahu misi yang semayang, saya tahu. Mesti memang waktu zuhur ke, waktu asar ke, muka tu basah dengan wuduk. Tahu. Saya kata tak apa, pergi semayang, kami cover. Saya suruh semayang. Hak mau semayang lah, hak tak mau semayang tu tak sibuk, tak semayang. Itulah masalah dia. Kemudian bila misi tak semayang, MA tak semayang, pesakit dalam wad macam mana? Nak harap mereka semayang? Misi pun tak semayang, dia kata.
Doktor pun tak bayar. Tu dia, doktor pun tak bayar. Macam mana kita nak wujudkan kerajaan yang dinaungi oleh Allah? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah saya dipanggil oleh kerajaan baru ni. Jangan cerita kat orang lah. Saya cerita kat tuan-tuan je. 10 hari bulan saya nak kena pergi, ada mesyuarat. Tapi saya nak abang mereka, aku tak mau kerja yang aku kena duduk KL. Aku tak larat. Aku nak duduk di Alostar agak. Tapi aku boleh buat kerja dari Alostar. Kalau aku nak kena duduk KL, minta maaf, sebab aku tak larat lah. Aku nak cuci darah apa payah, aku sakit. Saya abang cerita, kalau nak suruh saya duduk KL, pasal tak aku di KL ni tension, jam yang tak boleh makan. Kalau boleh makan jam strawberry ke apa kan sedap juga kan. Okey. Masuklah waktu kita azan dulu. Okey, kita sambung. Okey, balik cerita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Allah kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kenapa saya pentingkan solat tadi? Karena itu ciri-ciri orang yang memerintah dan membawa negara ini ke arah ciri-ciri beriman pada Allah. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika katabna fi zabur min ba'di dzikri anna Allah yarithuha ibadiyas salihin alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atabuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Dan begitulah kami tulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ni kitab Nabi Daud alaihissalam. Kita kena ingat, Nabi Daud ni bapa Nabi Sulaiman. Dengan kitab itulah Nabi Sulaiman merintah seluruh dunia. Seluruh dunia ni Nabi Sulaiman perintah seorang dia, termasuk jin, termasuk iblis, syaitan, segala makhluk halus, semua tak berani ingkar perkataan dia. Hebatnya, dia boleh bercakap dengan binatang, dia boleh bersembang dengan semut, dia faham semut kata apa, dia bersembang dengan burung belatuk, burung hud-hud. Ini hebat Nabi Sulaiman. Jadi dalam kitab Zabur ini ada satu mimba' di zikri, kata Allah, aku tulis dah di situ bahawa bumi ini akan aku wariskan kepada hamba-Ku yang soleh. Hampa jangan takut. One day the people of faith will rule this world. Allah janji, dan janji Allah pasti berlaku. Di Malaysia ni kalau jadi, insya-Allah kita harap kerajaan baru ni menjadi hamba Allah, kerajaan hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang dipanggil salihin. Apa dia sifat mereka? Alladzina immakkannahum aqamus salah, yang bila kami berikan kuasa kepada mereka, nombor satu sekali mereka mendirikan solat. Petanda baik bila Tan Sri Muhyiddin dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dapat je surat pelantikan, apa Tan Sri Muhyiddin buat? Sujud syukur. Saya tengok sejuk hati. Saya kata nilah pemimpin kami. Sebab dia terus sujud kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, syukur sangat aku kerana Kau berikan kekuasaan kepada aku. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu imam baca wirid tiap-tiap kali lepas sembahyang. Diberikan kerajaan itu kepada siapa yang aku nak, kata Allah. Aku yang nak, bukan yang Agong nak. Agong nak tu sebagai syarat daripada Allah nak. Allah letaklah hati Agong bagi Kak Muhyiddin. Kenapa Kak Muhyiddin tu? Bukan pasal Agong nak Muhyiddin, tak. Ataupun syarat Raja-Raja Melayu kata boh Muhyiddin, tak. Allah bagi ilham dekat Agong bagi Kak Muhyiddin.
dan Allah buat sabab untuk itu, akhirnya dapat dekat Muhyiddin. Wa tanzi'u mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan ingat yang tarik balik kekuasaan daripada siapa yang aku kehendaki. Melampau sangat dah kerajaan lalu ni. Kerajaan yang kata apa? Kerajaan apa? PH. Melampau sangat dah, duk lawan Islam, duk buat macam-macam, duk curi duit harta orang Melayu, orang Islam. Habis tabung haji dia ambil. Tu depa tak ada bawa keluar duit tu, ada curi tu, duk dalam akaun lagi. Sebab Tun Mahathir mengejut, berhenti hari Ahad. Hari Ahad berhenti, pejabat tutup, akaun bank tak boleh bawa keluar. 300 juta daripada plan nak larikan daripada Menteri Kewangan, tak dan. Tak dan. Tak dan ambil. Depa lupa bila PM letak jawatan, semua menteri terbatal. Saya pun tak tahu. Saya ingatlah PM seorang lah kot kan, orang lain menteri jalan dah. Rupanya kaedah dia bila sebab menteri dilantik oleh PM. Dan yang syoknya, yang runtuhkan kerajaan depa sendiri. Tu yang syok. Bukan ada orang lain kacau tak ada siapa kacau. Muhyiddin tak kacau, Zahid tak kacau, Saadi tak kacau. Itu pasal apa tiba-tiba hangpa jatuh sendiri? Allah kehendaki. Allah telah kata apa? Aku rentap, aku tarik kekuasaan daripada siapa-siapa yang aku kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, aku muliakan orang yang aku nak. Wa tudhillu man tasha, aku hinakan orang yang aku nak. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkaulah yang paling hebat, dan di tanganmu lah segala kebaikan, dan engkau maha mengetahui dan berkuasa setiap satu. Allah sebut dah. Jadi bila dia dirikan solat, dia dirikan sujud syukur sebahagian daripada solat, maka alladzina immakkannahum, adalah ciri-ciri itu. Aqamus solah, dirikan solat. Yang kedua, wa atawuz zakah, bagi sedekah. Wa amaru bil ma'ruf, dia akan suruh buat benda baik. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini cabaran Tan Sri Muhyiddin. Dia kena cegah rasuah, ketirisan. Semua peringkat ni rasuah, ketirisan apa ni kena buang lah. Pegawai penjawat awam kena bersedia ke arah itu. Kena bersedia ke arah itu. Siapa yang ditangkap kerana rasuah tu esok kena. Dan kita akan minta kerajaan gubal satu undang-undang, orang yang betul terbukti dengan rasuah ni, kita kena hukum dia seberat-berat hukuman. Contohnya denda 100,000, dah tak berat hukuman dia, dan penjara 20 tahun maksimum. Kena buat, biar dia rasa rasuah ni bukan satu benda yang mudah dan sewenang-wenang boleh dibuat. Tapi benda ni masih dalam perancangan, kita tak tahu. Cuma kita nak minta lah, dan kita mendoakan agar kerajaan ini menjadi kerajaan yang ada ciri-ciri tadi, yang ada naungan Allah padanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang kami akan sentiasa mengampunkan segala dosa hamba-hambanya. Dah lepas kita pulihkan ekonomi, agenda pertama pendidikan. Saya beritahu lah tadi, mulakan Islam ini di semua sekolah, terutama sekolah kebangsaan, sekolah Arab, sekolah Islam rendah Islam ni dia memang ubat dah. Ambil kurikulum mereka, ajak baca doa, baca Quran. Macam mana sekolah agama, macam itulah sekolah kebangsaan kena jadi. Tukar sekolah kebangsaan tu nama baru, sekolah nasional. Kalau boleh lah, kalau boleh hapus sekolah vernacular, buat semua belajar India dan China masuk sekolah nasional ni. Masuk sekali belajar, tak usah ada asin-asin lah. Ada asin-asin ni yang jadi racist ni, tak selesai masalah. Tak apalah, kita terang lah dekat mereka. Orang bukan Islam ni kita boleh terang, mereka boleh terima. Bukan kata mereka tak boleh cakap Cina, cakap lah Cina. Waktu kita bagi satu waktu nak nak cakap Cina, cakap lah. Nak cakap Tamil, cakap lah Tamil, tak ada masalah.
Tapi bukan teras pendidikan itu duduk satu sekolah, sistem yang tak sama dengan sistem nasional kita. Saya tak mau sebut kebangsaan sebab kebangsaan telah mati. Nasional ni maknanya pusat lah. Baik, balik pada cerita tadi. Nombor satu sekali, selepas betulkan ekonomi, pendidikan kena betul. Kemudian kena betulkan SKMM, kena ambil tindakan tadi, internet ni. Dan yang ketiga yang kena betulkan apa? Pakaian. Kementerian Kesihatan tengok sikit pakaian misi-misi ni, buat satu uniform yang tak menjolok mata. Pakaianlah, cuba tengok, pakai baju tu dah lah dia fit dengan badan. Makcik airbag, nampak tahu airbag? Makcik ada 4 airbag. Baik, tahu mana? 2 kat depan di atas, 2 kat belakang di bawah. Lepas tu makcik kalau aksiden, orang perempuan jarang mati sebab airbag jenuh. Kami tak ada airbag, kena tu mampu terus. Airbag ni orang duk tengok, dia pakai uniform, dia pakai tudung, tapi tudung berbuah dalam baju tu pula Allah, cutting betul ikut badan. Dia berjalan ni nampak macam dia tak pakai baju lah. Orang boleh bayang besar mana airbag dia. Besar buah nyok ke, besar buah betik ke. Lepas tu dia pakai seluar. Bila pakai seluar, dia tunduk bagi belakang dekat saya. Saya nampak lorah jubah tu. Saya kata celaka sungguh misi ni. Aku hak kelabu mata pun nampak. Lepas tu saya duk bayang lah, wih, celah-celah ni ada apa? Tengok, jahat. Orang jantan ni pemikiran dia jahat. Walaupun misi tu pakai baju, dia boleh telanjangkan misi tu. Dia boleh bayang apa yang jadi kalau tak pakai baju ni, nampak apa. Jadi kacau. Saya duduk tengah dari sini stres. Dah lah aku nak nikah lain tak dapat. Misi ni duk tonggek pungkuang kat aku pula. Lepas tu saya demam, duduk hospital itu. Patut 2 minggu, 2 bulan duduk. Pasal syok. Dia berkata, doktor pun buat perangai tu, awak ingat aku ni malaikat tak? Saya bukan malaikat. Saya nampak benda-benda tu. Sebab itulah kena betulkan pakaian. Pakaian kena betul. Dia pun buat kerja baiklah, tapi tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal pakaian tidak mengikut syariat. Oh, payah nak buat kerja, tudung labuh. Siapa kata? Kenapa di hospital-hospital di Mekah, di Saudi tu boleh tudung boleh labuh? Mereka pakai kain, pakai kain macam blouse tu kan, tapi labuh lah, tutup aurat. Pakai stokin lagi boleh pun. Awak misi di hospital di negara-negara macam tu boleh buat, tak ada ganggu apa pun, boleh buat. Lepas tu yang syoknya, misi-misi kita bila bertugas dengan mission pergi untuk bertugas untuk jemaah haji, tabung haji bawa, boleh pula pakai pakaian macam tu. Macam tu juga pramugari, bila dia naik kapal terbang bawa jemaah nak pergi buat haji, dia boleh pakai tudung, dia boleh pakai kain elok-elok. Pasal apa? Boleh pasal tu. Bila balik Malaysia, masalah lain, terbuka sana, terbuka sini, terselak sana, terselak sini. Kita akan revise etika berpakaian penjawat awam. Ini penting. Ini penting. Dan ini yang menjaga keharmonian dan keamanan negara kita. Apa lagi yang kita kena buat? Selain daripada beberapa benda tu, antaranya ialah pinjaman tanpa riba. Riba ni Allah melaknat. RM1 kita ambil riba. Apa dosa riba ni? Apa Allah bagi dia perumpamaan dosa riba ni macam mana? Kata Nabi, seperti kamu berzina dengan emak kamu sendiri dalam Masjidil Haram. RM1 dosa riba ni. Berzina dengan mak sendiri, dah lah berzina satu, mak sendiri pula. Lepas tu dalam Masjidil Haram. Berapa ribu yang ambil riba? Tanya. Ni Islamic banking ada betul, tapi tak capai 100% riba free. Ada juga unsur-unsur tu.
Nak kena betulkan sistem kewangan. Oi, Dr. Jamnur ni boleh jadi Perdana Menteri. Aku malas nak cerita. Kalau aku cerita kan kata aku sombong pula dah. Saya bukan macam tu. Tapi saya nampak apa saya nak buat kalau saya jadi Perdana Menteri. Inilah dia nak capai keredaan Allah. Apa yang berlaku bila Allah redha, bila Allah menaungi sebuah negara itu, apa jadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah sesuatu, sadaqallahu nazim, sesuatu umat dalam satu negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, ikut perintah Allah, Islam dilaksana sepenuhnya, maka aku akan buka atas mereka rezeki di langit, aku buat turun, rezeki di bumi aku buat terbit, dan mereka akan makan daripada atas langit dan di bawah kaki mereka. Tuan-tuan, telaga minyak yang ke-6 sudah ditemui, yang terbesar di Malaysia, di bawah negeri Kelantan. Ni hak terbaru ni, yang tolong cari kerajaan PH dulu. Alhamdulillah, kata boleh kat kita. Tu mereka bengang. Dah lah pencen tak dah. Dia jadi ahli Dewan Negeri atau Parlimen ni paling minimum 3 tahun 36 bulan baru dapat pencen. Total 22 bulan habis kolap, tak dapat pencen. Bengang tak sangka. Dah lah tu duit tak dalam berlari, tak dalam berlari duit. Lepas tu pula perancangan jangka panjang mereka nak rosakkan Islam, nak tukar negara ni sebagai republik, tak berjaya. Tuhan tu pelihara. Bumi ni yang saya dah cerita dari dulu lagi, sangat diberkati oleh Allah sebab ada orang-orang yang masih ikhlas dengan Allah. Siapa dia? Tu macam Pak Sumit tu. Dia ada berdoa sepanjang malam. Orang macam tu Allah tak akan menghampakan permintaannya. Tuan-tuan, kena ramai orang macam ni. Ramai lagi saya tahu. Seorang lagi dicegak, saya tak boleh sebut nama. Dia tak pergi saya sebut nama dia, tapi saya tengok orang ni hebat. Dia ni lagi hebat sebab dia mengajar di masjid-masjid surau. Kena pula pangkat pak menakan saya. Saya panggil Pak Su kat dia, tak payah sebut dah. Sampai pergi cari, dicegak siapa dia, nama Pak Su, pergi cari. Ini orang ikhlas ni tuan-tuan. Orang yang zikir dia bukan 10,000, ratus ribu. Hidup dia dengan zikir. Doa dia, angkat tangan dia makbul. Jangan main-main orang macam ni. Orang macam ni lah yang menggantikan para nabi. Nabi tak ada dah. Nabi kata la nabi ya ba'di, kata Nabi Muhammad SAW, lepas aku tak ada nabi lah. Tapi ada banyak awliya, ulama warasatul anbiya. Ni dia. Sebab tu tak boleh kita menghina ulama. Kita kena duduk dengan ulama. Kita tak pandai mana. Kita mungkin pandai dunia, bab perubatan. Kalau kita doktor kita pandai, kita staff nurse kita pandai bab perubatan. Tapi bab-bab akhirat, berkait dengan diri kita, berkait dengan pemerintahan, berkait dengan syariat Allah, semua kena rujuk pada ulama. Tak boleh kita buat musuh ulama. Tapi ada satu golongan dalam Malaysia ni yang membuat ulama jadi musuh mereka. Itu yang kita heran tu. Pasal apa yang nak musuh dengan ulama? Tuan-tuan, bapa-bapa, lebih ibu, apa jadi bila Allah buka pintu rezeki langit dan bumi ni? Ya Allah, semua akan keluar emas. Tuan-tuan tak tahu. Jabatan Mineralogi, saya ada kawan bekerja di situ di Ipoh. Pasal apa mineralogi ni hanya ada di Ipoh? Siapa tahu? Sebab Perak ni bumi yang di mana banyaknya galian biji timah. Dia kata selalunya kalau biji timah ada, dia akan keluar bersama emas. Emas yang ada di bawah bumi Perak dah keluar balik, dia belum masak lagi. Dia akan masak 2022. Allahu Akbar. Kalau kerajaan baru dapat, kaya raya lah Perak. Saya tok nenek saya ni Long Jaafar Nah Ibrahim, bisa dengar tak cerita ni? Saya bisa cerita tak sini?
Cerita ni saja 3 jam 45 minit. Tak boleh lah ni. Kemudian saya boleh cerita sejarah Perak dan sejarah DAP. Siapa dia DAP ni? Baru hampa faham kenapa DAP ni dekat dengan komunis. Saya tahu. Itu cerita dia panjang sangat. 3 jam 45 minit. Kita buat satu siri ceramah betul sejarah Perak dan susu galurnya. Saya ni bukan orang biasa sebenarnya. Saya ni orang bangsawan, keturunan raja di Perak. Tapi ayah, tok nenek saya dan ayah saya dan tok wan saya buang gelaran kami. Sebab masa tu British cari bunuh keturunan kami ni. Sebab keturunan kami ni cerdik dan berani. Banyak aku mangkuk ayun lah. Tu dia. Saya bukan nak mengangkat diri dah, tapi saya nak cerita sejarah keturunan saya. Kami berasal dari Bugis di Makassar. Ada sampai lah saya pergi di Bugis baru ni. Saya pergi di Makassar, saya pergi. Sebelum daripada gempa bumi tu, sebelum ke peristiwa di Palu tu, saya pergi. Ada istana besar dia, saya masuk. Istana tu tidak akan siapa boleh masuk kalau tak ada darah Bugis. Tak boleh. Nak pergi tu kena naik sampan seberang satu sungai. Bila sampan tu, kalau orang yang darah keturunan Bugis ni betul punya keturunan, buaya putih akan timbul iring tepi sampan tu. Saya naik 2 ekor buaya putih, kanan seekor, kiri seekor. Kata bapak tu, bapak yang sambut kami, dia kata, bapak memang keturunan ini. Tengok ada 2 ekor buaya putih mengelilingi sampan kita. Betul? Saya kata aku bukan tipu, aku ada silsilah, saya ada silsilah dia. Sampai ke Bugis. Jangan main-main tu. Tapi saya tak sukalah besarkan diri. Sebab saya ingat tok nenek saya pesan, tok wan saya pesan, Azhar, duduk di mana pun merendahlah bersama rumput-rumput di padang. Itu wan saya pesan. Pergi mana pun merendahlah bersama rumput-rumput di padang. Sebab tu saya jadi doktor kan? Tapi saya suka berpakaian kain pelikat. Sampai Cik Anwar heran, main dialisis pakai kain pelikat. Doktor ni. Saya masuk ward, orang panggil pakcik. Pakcik kerja apa? Saya seminar orang. Dia tak tahu kita doktor. Sebab saya pasien tu. Saya duduk ward kelas 3. Saya tak pernah masuk ward first class. Saya entitled, boleh. Saya boleh request dekat admission. Sampai admission kata, doktor, second class dah kosong, masuk second class. Dah, bagi third class. Saya masuk third class, staff nurse, sister yang jaga ward 4D tu, dia tengok nama, lah ni Dr. Jamnul ni, siapa masuk third class? Dia pergi cari saya. Apa masuk third class, doktor? Dah, tak apa, saya nak duduk sini. Saya suka duduk ramai-ramai. Sebab Tok Wan saya pesan, kamu kena duduk merendah bersama rumput-rumput di padang. Saya bukan orang besar, tapi cerita sejarah Perak ni saya boleh cerita sampai habis. Yang kalau tuan-tuan dengar, mendidih perut. Macam ni British buat kat kita no? Ya. Jadi tuan-tuan, kita harap kerajaan baru ni, saya sangat-sangat bahagia, seronok, dan saya sangat-sangat bersyukur pada Allah. Saya harap Tan Sri Muhyiddin ni pilihlah orang-orang terbaik jadi menteri dia. Jangan ulang kesilapan kerajaan lama 61 tahun dulu ni. Rasuah, ketirisan, koronisme, jangan. Cukup. Enough is enough. Rakyat nak tengok perubahan yang baru. Dan saya harap elemen-elemen ulama yang ada dalam kerajaan baru ini akan memantau dengan teliti dan mengambil tindakan dengan segera. Jangan biarkan kerajaan ini mengulangkan peristiwa yang lama. Doalah yang terbaik. Saya setiap malam sembahyang hajat, ya Allah, bagilah kerajaan ini kerajaan yang terbaik untuk negara Malaysia, yang terbaik untuk umat Islam. Inilah kerajaan yang dijanjikan oleh Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang kemudiannya dicintai, diampunkan dosa mereka oleh Allah dan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhenti kat sini dulu. Moga-moga ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah.
yang lemah daripada kelemahan ilmu, saya mohon ampun dan maaf. Saya tahu tuan-tuan tak puas, tapi macam ustaz saya pesan, dia kata Jamnul, kamu kalau ceramah bonti tengah sedap. Saya tanya apa siapa ustaz? Depa jemput lain. Sudah. InsyaAllah kalau nak tahu sejarah Perak, kita cerita. Sejarah ni dia tidak ada dalam buku sejarah. Ada sikit-sikit yang tulis, tapi tidak secara yang betul. Sejarah ini sangat melukiskan susah payah kegetiran kehidupan orang Islam pada masa itu, dan bagaimana puak-puak yang kata Gihin dan Haisan ni, keturunan itulah yang lahir daripadanya Chimping, Lim Kit Siang, Li Guan Eng. Ini keturunan itulah yang kemudiannya merampas Ngah Komeng, Ngah Koham, ni keturunan itulah yang merampas harta Ngah Ibrahim dan Nong Jaafar. Dan cerita ini saya dapat dari mulut Tok Wan saya. Saya Jamnul Azhar, Pak saya Mulkan, Tok Wan saya Muhammad. Tok Wan Muhammad ni bin Ali Omar. Pasal apa nama dua Ali Omar? Dua-dua tu nama dia Ali Omar. Ali ni berani, Omar ni cerdik. Atau terbalik pun tak apa, Omar tu berani, Ali ni cerdik. Sebab tu keturunan kami cerdik dan berani. Ada dua sifat ni dekat keturunan kami. Saya tengok dekat anak-anak saya pun ada benda ni. Jadi saya harap tuan-tuan, insya-Allah kalau kita dengar cerita ni baru kita faham, oh, sejarah sebenar Malaysia, bukan dekat Perak, Malaysia. Pasal apa yang jadi krisis politik baru-baru ni. Itu dia. Jadi saya berhenti kat sini. Moga-moga mendapat berkat dan rahmat daripada Allah. Jadi malam ni siapa nak talbinah, saya baru siap hak baru, tapi tak dalam pack, tak dalam bos dalam kotak. Saya bos dalam beg plastik je. Siapa nak boleh dapatkan nanti kat luar talbinah. Dan juga talbinah ni macam saya kata, dia macam bubuk balik bancup. Hak yang lama tu dah habis lah. Dia expired bulan 2 kan. Bulan ni lah, bulan 2 tahun 2020. Ni yang saya baru buat, baru siap, tapi tak ada nak pack sebab kotak dia tak ada siap. Saya buat dalam beg plastik je. Jadi ada sachet lah tu. Satu plastik tu 10 sachet. Hak kotak tu 15. Yang ni saya kurangkan, tapi harga pun murah, 20 je. Kalau yang tu 30. Ni 20 saja boleh dapatkan sekali kat luar. Cara makannya satu sachet pagi, satu sachet malam. Kalau nak sahur, makan bagus. Satu sachet tu kita buat dalam satu mak ayak dia, kita minum, dia boleh tahan perut puasa selama 12 jam. Jadi kita tak lapar. Sebab dalam tu ada kurma, ada kismis, madu lebah, za'faran, habatus sauda, zaitun, dan juga kita ada gandum. Semua ni makanan yang Rasulullah suka makan. 7 makanan sunnah duduk dalam satu sachet. Buh je ayak panas tu bancuh, tak ada gula, tak ada apa, susu. Sebab susu ada susu kambing, bukan susu biasa, susu kambing, susu yang Nabi suka minum. Kita nak minum susu lembu. Tu yang bila panggil anak mat, dia bunyi. Pasal banyak bagi susu lembu. Tu yang mengaji pun bangang macam lembu. Pasal tu ambil susu kambing. Yahudi dia tak minum susu lembu, dia minum susu kambing. Kita yang tak takut sangat makan susu kambing ni, minum susu yang terbaik di dunia selepas susu ibu. Lepas tu saya masuk susu kambing. Okey. Kemudian yang kedua, kopi habatus sauda. Kopi ni campur habatus sauda. Habatus sauda ni memang ubat yang besar. Nabi kata, alaikum bihadil habbah fa inna fiha shifaa'un min kulli sam illa min kulli da illa sam. Hendaklah kamu berubat dengan ubat ini, iaitu habatus sauda. Dia boleh mengubat semua jenis penyakit kecuali mati. Mati tak ada ubat. Kalau mati ada ubat, saya nak makan ubat mati itu, jangan bagi mati. Semua orang mati. Jadi kanser boleh, sakit gout boleh. Ni beza perubatan Rasulullah. Kan doktor-doktor tak dipaham dah ni. Doktor-doktor kata ada satu ubat boleh ubat semua, tutuplah hospital. Berubatlah, cuba tengok. Yang kata perubatan moden ni bukan dia boleh ubat ke semua. Ada benda yang dia tak boleh ubat, cover dengan ubat sunnah, perubatan Rasulullah. Jangan kita condemn.
Kalau kita tak tahu, tak belajar, jangan dok condemn. Ni doktor-doktor ni pun saya kadang-kadang saya tegur juga. Hang pakar pun pakar lah, tapi ada benda yang hang tak tahu. Hang bukan tahu ke semua. Lepas tu kita kena ingat yang tu. Kita yakin dengan Rasulullah. Ada, saya ikat luar tu kopi sedapnya ni, memang kopi 3 dalam 1 ni 3 in 1. Lepas tu soda, kopi, kemudian susu kambing juga. Tak payah bersusu, tak payah bergula. Ada dah siap dalam tu. Je ayak panas, macam-macam minum. Dia buang kolesterol, dia buang angin, kita berak pun sedap. Dia lawas berak, kentut pun sedap. Sama juga talbinah tadi. Bahkan diberikan tenaga, terutama orang yang stroke. Dia tak boleh makan apa dah, ambil talbinah ni bagi. 1 sachet tu cukup untuk 1 hari, dan malam bagi pula 1 lagi. Jadi 2 sachet untuk 1 hari. Cukup bagus untuk orang stroke. Boleh dapatkan kat luar lagi siapa yang berhajat. Sekian, aku luqadir azim. Dan ubat-ubat, siapa nak ambil ubat-ubat pun ada lagi. Dan minyak super power tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahma wa ta'wila. Allahumma rzuqna fahma an-nabiyyin wa al mursalin wal hamma malaikatan muqarrabin ulaika ala surati salam ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum.